Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang tetamu-tetamu syurga. Selamat datang tetamu-tetamu Ramadan. Semoga dengan asbab kita membicarakan tentang kemanisan kenikmatan Al-Quran, tadabbur Al-Quran ini menjadi salah satu asbab kita mendapat redha Allah dan mendapat syurga Allah, insya-Allah. Untuk hari ini sesuai sangat-sangat siapa yang berasa macam down, rasa dia kecewa, rasa nak marah, emosi terganggu. Sebab hari ni Al-Quran ni untuk juzuk ke-12 ni, dia adalah untuk kita memberi kekuatan emosi. Okey. So kita teruskan ke juzuk ke-12 surah Hud ayat ke-38. Okey, saya bacakan terjemahannya. Dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya, dan dia Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami." Ini berdasarkan kisah Nabi Nuh yang membina bahtera di atas gunung. Seperti yang kita tahu, dakwah Nabi Nuh ni memakan masa sangat lama. Dan ikutkan Ustaz Syari kata, kebanyakan kalau kita diberikan tugasan selama 950 jam, 950 jam, sehari 8 jam. Adakah kita mampu bersemangat macam hari yang pertama? Kita katalah kita diberikan satu tugasan yang kita tahu ganjaran dia sangat besar, tapi kita perlu melalui selama 950 jam. Mampu tak kita meneruskan momentum dan tidak berputus asa? Ini yang berlaku pada Nabi Nuh, di mana dakwahnya memakan masa 950 tahun. Cuba bayangkan betapa lamanya. Dan hebatnya Nabi Nuh ni, dakwahnya sangat lama, tapi dia boleh istiqamah dan konsisten tanpa rasa sedikit pun tidak bersemangat. Setiap hari, setiap masa dia bersemangat selama 950 tahun. Cuba bayangkan. Sebab yang inilah menjadi salah satu kita kata pegangan kuat sekiranya kita ada diberikan satu tugasan ataupun kita nak melaksanakan satu tugasan ataupun sesuatu perkara. Ya, kalau rasa di pertengahan kita rasa macam nak give up ataupun kita rasa macam kecewa dengan sesuatu, ingat balik macam mana Nabi Nuh ni dia dapat fokus kepada apa yang dia nak, iaitu objektif dia nak nak mendakwah, nak membawa kepada kebaikan supaya semua manusia dibetulkan akidah dia, mengenali siapa Tuhan. Itu tujuan dia. Dia ada satu objektif yang sangat kuat, so dia tak ada masalah langsung. Even sebenarnya yang mengingkari dia ni sendiri adalah isterinya. Sepatutnya tak ada orang pun tahu yang dia bina, Nabi Nuh sedang membina bahtera di atas gunung. Tapi sebabkan isteri dia ni memang isteri yang orang kata ingkar dengan Nabi sebagai suami dan ingkar dengan Tuhan. Walaupun Nabi Nuh mendakwah keluarganya, tapi tidak berjaya. Itu yang dikatakan iman ni tidak dapat dimiliki walaupun pada keluarga sendiri. Contoh, kalau kata mak pak tu alim ulama, belum tentu anak dia sama perangai dia. Sebab tu kena sentiasa berdoa lah dapat anak yang soleh dan soleha. Okey, so cerita dia, isteri dia ni beritahu dekat kaum Nabi Nuh yang Nabi Nuh tu tengah buat bahtera ke atas tu. So geng-geng yang kira nak menentang Nabi Nuh ni, so apa dia buat? Setiap hari dia tugaskan masing-masing punya peranan untuk pergi mengejek. Dia bertukar lah, macam buat shift setiap hari untuk nak mengejek, nak mematahkan semangat Nabi Nuh. So kita boleh contohi dekat sini, sebab Nabi Nuh dia tak ambil peduli. Nak cakap apa pun cakap lah.
Dia kata nanti tunggulah, okey. Sebagaimana kamu mengejek kami, kami akan mengejekmu. Maksudnya nanti tunggu satu masa nanti tengok apa yang berlaku. Macam tu kita kena teruskan semangat dalam menjuangkan sesuatu perkara yang kita ingini. Bila kita dah ada objektif yang kuat, objektif kita tahu kenapa kita buat benda tu, kita fokus kepada end result, okey, insya-Allah konsistensi tu akan ada, istiqamah tu akan datang. Mungkin so kita ambil sedikit iktibar. Nabi Nuh diperintahkan membina bahtera, dan lokasi bahteranya dibina di atas gunung dan dibocorkan oleh isteri baginda untuk mengganggu dakwahnya. Sepanjang tempoh tersebut, setiap hari baginda ditertawakan, diperkecilkan, diejek oleh kaumnya yang ingkar, termasuklah isteri dan anak baginda. Mereka berkata, dulu katanya seorang rasul, sekarang menjadi tukang kayu, dan mengejeknya dengan pelbagai lagi. Nabi Nuh AS tidak hairan sama sekali dengan ejekan mereka dan terus berusaha menyiapkan bahtera tersebut bersama pengikutnya. Masa ni dia ada sepanjang 950 tahun berdakwah, dia ada 80 orang pengikut. So ada pengikut yang setia yang membantu dia membina bahtera ni. Dan Ustaz Syahri suruh kita nanti pergi tengok kat ayat Al-Quran tu, highlight yang bahagian ayat yasna'u, yang ayat yang depan sekali tu, bahagian depan sekali. Sebab ini perkataan sepatutnya kalau kita ikut kefahaman kita lah, kalau benda yang berlaku sudah berlaku, dia akan jadi past tense kan. Tapi ayat ni dalam bahasa Arab pun dia ada past tense, present tense, present future tense, sama macam kita belajar bahasa Inggeris. Dalam bahasa Arab pun dia ada juga. So dia sedang membina, dalam ayat Quran sedang membina, tak kata telah membina. Sedangkan ayat Quran kan kita tahu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sepatutnya kalau cerita yang dah berlalu, dia akan jadi past tense lah, telah membina sebuah bahtera. Tapi ayat Al-Quran ni menyatakan sedang membina, seolah-olah Allah hendak suruh kita ni membayangkan bagaimana keadaan baginda dan orang-orang yang beriman sedang membina bahtera itu. Kita ni dalam baca Quran tu, kita sebenarnya macam saya katalah sebelum ni, kita sedang menyaksikan apa yang sedang berlaku melalui pembacaan Al-Quran dan tadabbur Al-Quran tu sendiri. Kita berada dalam tu sebenarnya. Sebab tu Allah nak kita baca dengan ada sampai di hati lah, sampai di hati. Kita dapat bayangkan kita macam mana berada di situasi tu. Bila jelas apa yang diinginkan dalam hidup, so kita akan ada satu sifat untuk istiqamah atau panggil konsisten, fokus dan sentiasa teruja melakukan sesuatu perkara sehingga selesai. Dia tak ada sifat macam buat separuh jalan, lepas tu nanti pula sambung. Bila dia ada nanti pula sambung, dia mungkin barangkali besar tak jadi. Tapi kalau kita ada objektif yang sangat kuat, contoh macam saham, kita nak berjaya sebab apa? Katalah kita nak membantu diri sendiri, keluarga dan agama. Pasti kita akan tahu, okey, nilai ni besar. So kita nak dapat satu benda yang besar, kita kena ada letak effort yang besar dan tak boleh give up, tak boleh berputus asa. Kalau kita berputus asa di pertengah jalan, kita tak dapatlah end result yang kita nak yang baik tu, maka segala usaha kita hanyalah jadi sia-sia lah. Sepanjang beberapa tahun yang kita berusaha tu jadi sia-sia. So teruskan lagi sampai berjaya. Jangan berputus asa di pertengahan jalan, dan melakukan sesuatu perkara secara berterusan, sedikit demi sedikit. Jangan force diri untuk buat sesuatu tu all out sampai semua benda nak buat hari tu juga. Dia better kita buat something tu sikit-sikit tapi konsisten. Contoh tadabbur Al-Quran, kita ambil hanya satu ayat sehari.
Okay, ataupun seringkas yang mungkin yang kita boleh dapat, tapi kita teruskan setiap hari. Adalah lebih baik daripada kita nak cuba tadabbur Al-Quran bermuka-muka surat, katalah 5 muka surat sampai habis cerita ke, tapi akhirnya kita hanya buat seminggu ataupun 2 minggu, end up kita give up, nanti sambung tahun depan pula. Dia Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang berterusan walaupun jumlahnya sedikit. Tak kisahlah kalau kita baca Quran hanyalah 2 ataupun 3 ayat, tetapi kita buat setiap hari sampai kita matilah. Dia tak boleh kita nak expect, sebab dia bukan short term. Bukan short term. Nak baca Quran tu bukan short term. Okay, waktu Ramadan nak buat ni. No, kita nak baca Quran ni sampai kita meninggal dunia. Maksudnya kita nak teruskan baca Quran, nak teruskan tadabbur Quran ni. So biar sikit-sikit, jangan force sangat, jangan terlampau macam kata beribadat sungguh-sungguh semua buat. Betul lah kita nak puluh waktu Ramadan, tapi jangan keluar daripada Ramadan ni kita tak ada satu amalan yang kita buat setiap hari tu secara konsisten sampai kita meninggal nanti. Jangan contoh hari apa yang bulan Ramadan ni kita ada buat satu benda yang kita rasa alhamdulillah berjaya dah buat apa. Contoh baru nak start solat duha kan. Okey, lepas bulan Ramadan teruskan solat duha walaupun hanya 2 rakaat. Dia kan boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Kan kita boleh buat banyak rakaat. So tak perlu nak macam nak buat banyak. At last sampai pertengahan kita dah give up dan tinggalkan solat duha tu. So jangan jadi macam tu. Better ambil sikit-sikit tapi konsisten. Macam baca Quran juga, better tiap hari baca Quran even sedikit daripada baca banyak-banyak seminggu 2 lepas tu tinggalkan setahun. Bulan Ramadan tahun depan pula baru nak pulun. Okay, jangan macam tu sebab kita takut kita meninggal esok lusa dah. Okay, tak ada bekalan yang cukup untuk bawa kita ke syurga. Okey, dan seterusnya adalah penambahbaikan. Sentiasa mencari pendapat pilihan yang terbaik untuk sesuatu perkara dengan teliti. Sentiasa menjadi yang lebih baik dari yang semalam. Setiap hari kita melakukan sesuatu dengan konsisten, dan setiap hari kita cuba improve, perbaiki apa yang patutlah sikit-sikit. Contoh orang tak pakai tudung, mungkin hari ni cuba-cuba dulu beli tudung dulu. Mungkin baru ada niat nak pakai tudung. Okay, seterusnya mungkin minggu depan try sikit pakai tudung. Tudung yang asalkan mungkin tutup sikit dulu kan, nak percubaan nak ubah diri. Ya, memang banyak kalau kata ustazah ke ustaz mungkin katakan terus pakai tutup terus kan. Dia tak boleh sikit-sikit. Tapi kita sendiri yang tahu diri kita setakat mana kemampuan kita. Yang penting setiap hari kita improve, berubah menjadi baik. Sampailah kita pakai tudung yang tutup lengkap. Contoh sampai yang tutup dada. Kena ada satu inisiatif dulu, permulaan, dan cuba perbaiki setiap hari. Okey, apa sajalah perbuatan kita. Dari segi bacaan Quran tak lancar, tak apa, teruskan baca sikit-sikit. Nanti pula improve lagi, try dengar lagi ayat Quran, bacakan macam mana sampai berjaya lah, sampai kita meninggal dunia. Semua kena ada aim sampai ke syurga lah. Til jannah. Sebab kita memang aim kita nak masuk syurga. So dia never ending story lagi sampai kita mati. Benda yang kita buat ni. Okay, refleksi diri. Teladani sifat sabar dan tabah Nabi Nuh AS yang tinggi dalam kehidupan sehariannya. Kekal tenang walaupun dihina. Sifat sabar yang tinggi. Saya ada apa-apa yang tinggi ni dicatat, tapi ada tertinggal ayat. Sentiasa committed dalam melaksanakan suatu amalan walaupun dipandang mudah dan sedikit. Nampak je mudah walaupun dan sikit, jangan diremeh-temehkan dia. Janganlah senang sangat sekat satu ayat, halang-halang baik satu muka surat sekali, lama-lama tinggal. Satu ayat setiap hari pun tak apa, asalkan istiqamah. Lagi, sentiasa memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dari hari sebelumnya. Jangan suka mengejek orang.
Kita tak nak orang ejek kita, kita pun jangan ejek orang lain. Setiap manusia memang ada kekurangan, tapi kelemahan yang ada pada seorang tidaklah semestinya satu kekurangan. Jangan kita ingat kita dah cukup bagus, orang tu orang yang kita ejek tu tak bagus. Kita tak tahu, nampak macam tak bagus di mata kita, tapi mungkin kelebihan untuk diri dia yang kita tak tahulah. Wallahu alam. Okey, rasa itu saja untuk surah Hud. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan juzuk yang ke-13. Okey, terima kasih kerana setia bersama saya. Sekarang pun dah aku 2 lebih dah pun, dekat pukul 3. Jadi saya fahamlah dia momentum makin lemah juga saya pun. So ayat ni sesuai untuk saya sebenarnya. Okay, tak apalah. Kita insyaAllah kita cuba mencuba untuk membuat perkongsian macam ni dan cuba istiqamah sampai habis Ramadan. At least sampai Ramadan. Lepas tu masing-masing carilah cara untuk macam mana nak teruskan dekatkan diri dengan Al-Quran dan menikmati ayat-ayat suci Al-Quran. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.